Ustaz, ada orang tanya kata sejauh manakah kepentingan mendengar kisah-kisah Nabi SAW? Bukankah kita perlu beriman dan beramal dengan sunnah baginda saja? Buat apa perlu siapa tak kena dengar cerita pula apa gitu ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du. Merujuk kepada soalan yang dituju, iaitu apakah kepentingan mendengar sirah-sirah cerita-cerita Nabi, sedangkan adakah matlamat seorang Nabi itu kita hanya mengikut sunnah Nabi, beriman dengan ikut sunnah Nabi sahaja. Manakala mendengar sirah ini tidak penting dan tak masuk dalam ajaran mengikut Nabi SAW. Jadi hamba faham daripada soalan itu, adakah kita ini mengikut Nabi SAW hanya mengikut sunnah Nabi dan beriman dengan Nabi sahaja? Adakah mendengar cerita Nabi itu tidak ada kaitan dengan syariat kita? Maka mudah hamba nak sebutnya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut di dalam Al-Quran mengenai kisah-kisah nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran banyak tersebut mengenai cerita Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita tahu cerita Nabi Allah Adam alaihi salam sedangkan ia berlaku beribu-ribu tahun sebelum daripada wujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi Allah Musa, cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam, cerita Nabi Allah Isa alaihi salam. Satu surah dipanggil surah Yusuf, cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bukan sekadar cerita Nabi, bahkan cerita wali-wali Allah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Siti Maryam. Banyak diceritakan di dalam kitab suci kita, yakni Al-Quran. Maka setiap apa yang ada pelajaran di dalam Al-Quran pasti menjadi petunjuk dan pedoman kepada umat. Maka apakah hikmah yang Allah Ta'ala menceritakan cerita? Bukan mengajar syariat, bukan semata-mata beriman, bahkan Al-Quran itu dipenuhi dengan cerita juga. Setengah ulama kata Al-Quran itu ada 1,996 ayat. Sekalipun pendapat ini tidak muktamad, 1,000 daripadanya berkait dengan kisah-kisah. Berarti agama kita juga mementingkan kisah-kisah. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut sebab kenapa kisah-kisah Nabi secara umumnya. Cerita Nabi Muhammad lagi-lagilah secara khususnya. Kerana ia merupakan Nabi kita dan pengetahuan kita mengenai Nabi kita mestilah lebih berbanding dengan pengetahuan mengenai Nabi lain. Maka Allah Ta'ala sendiri menyebut kelebihan mendengar cerita-cerita kisah-kisah Nabi dan cerita wali Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi yang kami ceritakan kepada kamu kisah dia. Dan ada cerita-cerita lam naksus, kami tidak menceritakan mengenai diri dia. Tujuan apa dia? Liyusabbitu bihi fuadak, supaya nak menetapkan hati kamu wahai Muhammad. Maka fuadak ini adalah hati Nabi Muhammad yang sudah teguh dah. Iman dia sudah teguh dah. Tetapi masih lagi Allah Ta'ala memperdengarkan kepada Nabi Muhammad cerita Nabi-Nabi dulu. Yang mana untuk meneguhkan pendirian dan hati Nabi Muhammad. Hati yang begitu kuat, hati yang begitu hebat, masih perlu mendengar cerita-cerita Nabi untuk menetapkan hati dia. Apatah lagi kita umat yang begitu lemah mengenai perjuangan, mengenai ujian dalam hidup, mengenai berpegang dengan agama Allah Ta'ala ini.
sangat-sangat lagi berhajat kepada cerita-cerita Nabi. Itulah jawapan dia. Kelebihan mendengar kisah-kisah maulid-maulid secara umum cerita Nabi Muhammad dan secara umumnya cerita Nabi lain adalah untuk menetapkan hati kita nak mengenalkan perjuangan dan kesabaran mereka itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawapan tu. Ya. Jadi nak ayat kata kita dengar kisah Nabi ni bukan sia-sia saja. Ya, betul. Tak ada. Bukan perbuatan sia-sia kerana disebut di dalam Al-Quran. Kalau benda tu sia-sia, nescaya Al-Quran tidak menunjuk benda tu. InsyaAllah.